wa yaz'amuna annahum fi ta'abbudin wa khair. Mereka ingat mereka enjoy joget-joget menari ni, mereka ini dalam ibadat dan kebaikan. Wa ya laita dzalik, alangkah baiknya kalau begitu kan. Tidak sebegitu. Lau kana yaf'aluhu safalatun nas, dan alangkah baiknya kalau yang buat ni hanya orang biasa, orang awam kan. Tapi tidak, sedianya orang-orang yang dianggap ulama, tokoh-tokoh agama yang dihormati pun terjebak juga. Walakin qad ammatil balwa, perkara ni dah sangat-sangat tersebar. Kemungkaran ni sangat-sangat tersebar. Ini kata-kata Ibn al-Hajj. Fatajidu ba'dha man yunsabu ila syai'in min al-ilmi aw al-amal. Ada setengah orang yang dinisbahkan kepada ilmu dan amal, orang zuhud atau ahli ilmu, dikatakan orang alim. Yaf'aluhu, mereka pun buat joget-joget ni, zikir menari. Wa kadzalika ba'dhu man yunsabu ila al-masyikhah. Begitu juga orang yang dinisbahkan kepada masyikhah, syekh lah, syekh kabir kan, syekh tarikat. Ani fi tarbiyatil muridin, yani syekh tarikat lah. Syekh tarikat yang sepatutnya mendidik anak murid dia pun terjebak dengan perkara-perkara yang mungkar ini, yang menurut Syekh Ibn al-Hajj. Wa kullu haula'i dakhiluna fi ma dzukir. Dan mereka ini semua termasuklah dalam apa yang disebutkan tadi, iaitu orang yang membuat amalan buruk tapi nak pahala. Golongan-golongan yang tidak malu untuk buat amalan-amalan yang buruk lalu mengharapkan pahala dan menyangka diri mereka itu dalam ibadat dan kebaikan. Thumma al-ajab kaifa khafiyat alaihim hadhihi al-makidati asy-syaitaniyyah wad-dasisati min al-la'in. Maknanya sangat ajaib apabila syekh tarikat sendiri tidak sedar akan penipuan syaitan ini. Kemudian kata Ibn al-Hajj, ala tara ila anna syaribal khamri, tidakkah kamu melihat kepada orang yang minum arak ni, apabila mereka mula-mula minum arak, yuharriku ra'sahu sa'atan ba'da sa'ah. Orang yang mula-mula minum arak kemudian ada rasa najwah, ada rasa syok, dia akan mula angguk-angguk kepala, mula rasa enjoy, mula rasa sedap. Fa idza qawiyat alaihi dhahaba haya'uhu wa waqaruh. Dan apabila rasa mabuk, rasa syok, rasa sedap itu semakin menguasai diri dia, maka pada waktu itu akan hilanglah perasaan malu dan ketenangan dirinya. Dia dah mula buat benda pelik-pelik lah, bergerak sana, berjoget sana kan, macam lah orang hilang akal. Liman hadarahu, dia sudah tidak ada sifat malu di hadapan teman-teman yang hadir bersama dia, yang ada di depan dia. Wan kashafa ma kana yuridu satruhu an julasaihi. Pada waktu itu dia mula mendedahkan segala-galanya yang pada asalnya dia sorok daripada kawan-kawan dia. Mula dicerita semua benda, hilang akal. Orang yang dah mabuk, hilang akal, sudah tidak ada sifat malu, sudah tidak ada sifat waqar. Selepas Syekh menyebutkan tentang orang mabuk ni, Syekh kata, lihatlah, semoga Allah merahmati kita semua, lihatlah kepada mughanni, orang yang menyanyi dalam majlis maulid ni. Apabila dia mula menyanyi, kamu akan melihat orang yang ada haibah dan waqar, ulama-ulama yang dikatakan ulama lah, syekh, masyayikh, syekh-syekh tarikat ni, yang ada haibah, nampak kemas, janggut, berserban, berjubah, husnul hayati was samat, yang ada pakaian yang cantik-cantik, serba putih ataupun serban yang serba besar, hebatlah dengan janggut. Wa yuqtada bihi, ulama-ulama yang menjadi ikutan, segala ahli isyarat wal ibarat, segala bidang ilmu dan orang-orang baik semua ikut dia. Yuskatu lahu wa yunsat, dia ni apabila bercakap, semua orang dengar. Apabila dia hadir mana-mana majlis, orang akan senyap, kerana hebatnya orang-orang tokoh-tokoh agamawan ni kan. Tetapi golongan ni bila dia datang majlis maulid, fa idza dabba ma'ahu tarab, apabila dia syok dengar orang yang menyanyi dalam majlis maulid ni, berqasidah ni, harraka ra'sahu, dia mula start angguk-angguk kepala, mula angguk-angguk kepala. Syekh yang pada awalnya tadi kita nampak ada sifat tenang, ada kemuliaan, kehebatan, keseganan, kehebatan lah kita tengok dia. Bila mula penyanyi itu menasyid, dia start enjoy, angguk-angguk kepala, sebab syok tu baru datang. Kama yaf'aluhu ahlul khamrati sawa'an bisawa', dan dia mula angguk-angguk kepala macam orang mabuk tadi apabila dia mula-mula minum arak, kata Syekh. Thumma idza tamakkana tarab, dan apabila syok tu semakin menguasai diri dia, dia akan hilang sifat malu dan waqar. Sebagaimana hilangnya orang yang telah mabuk, sifat malu dan waqar dia sama seperti orang yang mabuk, sawa'an bisawa', sebiji seperti orang yang mabuk tadi. Mula-mula mabuk dia start angguk-angguk kepala. Bila dah sampai tahap kemabukan yang paling tinggi, dia sudah tak boleh kontrol diri dia. Dia start bercakap-cakap, dia start melompat-lompat atau menari-nari kan. Sama juga dengan orang-orang yang dilihat berpakaian agama ni, berpakaian hebat,
berserban berjubah ni, bila kemabukan itu semakin menguasai diri mereka, bila dengar qasidah, bila dengar orang menyanyi ni, begitulah hilang sifat malu mereka. Ada yang mula bangun, ada yang mula berjoget, berpusing-pusing, kan? Pada asalnya kita nampak ada ni ada sifat malu dan haibah. Nampak ketokohan dia, keseganan dia, kemuliaan dia. Tapi bila dia dah start syok dengar lagu, dengar orang menyanyi, hilanglah sifat malu tu. Dia mula melompat-lompat, mula bertindak melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan. Mungkin pelik kita nampak seorang syekh berserban berjubah yang kita hormat, kita nampak dia ni hebat lah kan. Dalam majlis maulid, kita nampak dia ni lompat-lompat, seronok-seronok kan. Fayaqumu wa yarqus. Dia dah hilang sifat malu, dia mula bangun, dia menari. Wa yu'ayyid, dan menjerit. Wa yunadi, dan menyeru-nyeru. Wa yabki wa yatabaka, menangis atau membuat-buat nangis. Wa yatakhashya, dan menjadi khusyuk. Wa yadkhul wa yakhruj wa yubsitu yadayhi wa yarfa'u ra'sahu nahwa as-sama'i ka'annahu ja'ahu al-madad. Mulalah tangan dia naik atas turun bawah, kan? Tangan dia terbuka, tertutup, kepala dia angkat ke langit, kepala dia tengok ke langit, seolah-olah dia baru mendapat madad. Wa yakhrujur raghwah, ai az-zabad min fihi, keluar buih daripada mulut dia. Sampai macam itulah kemabukan mereka ni apabila melayan nyanyian, lagu, qasidah. Sama seperti dalam drama Al-Mahdi. Bila Al-Mahdi bawa anak murid dia pergi bersuluk, zikir, anak-anak murid dia jadi macam itulah, sampai tu keluar buih kat mulut kerana terlampau mabuk dalam melayan nyanyian. Sebab dah buat pergerakan yang pelik-pelik, jadi otak kita pening lah, dia akan sampai tahap yang mabuk tu. Warubama mazzaqa ba'd thiyabihi wa abatha bi lihyatihi. Dalam keadaan dia tengah mabuk, syok melayan qasidah ni, mungkin sampai tahap mengoyak-ngoyakkan baju, menarik baju kan, macam tak boleh kontrol. Banyak dalam YouTube kan, kita tengok majlis-majlis zikir di setengah-setengah negara jiran contohnya, atau di negara kita sendiri. Kononnya bila dia tengah berzikir atau tengah syok melayan qasidah atau syok berzikir tu, mereka sampai berdiri-diri, melompat-lompat, menarik-narik baju, mengoyak-ngoyakkan baju. Kononnya mereka sedang ingat Allah, dan tak boleh kontrol diri mereka, kononnya sampai mengoyak-ngoyakkan baju. Wa abatha bi lihyatihi, kadang-kadang ada yang sampai tarik-tarik janggut, kononnya setengah fana lah tu. Wa hadza munkarun bayyin, dan ini adalah suatu kemungkaran yang sangat jelas, kata Syekh. Kenapa? Kerana Nabi SAW melarang kita daripada idha'atil mal, melarang kita daripada mensia-siakan harta. Mengoyak-ngoyakkan baju ni maknanya kita mensia-siakan harta kita. Wala syakka anna tamziqat thiyab, mengoyakkan baju ini adalah termasuk dalam idha'atil mal, iaitu mensia-siakan barang milik kita. Kelakuan tersebut, melompat-lompat, angkat-angkat tangan, buat diri seolah-olah fana, tak boleh kawal diri kan, macam orang tak ada akal, macam orang mabuk, itu adalah fi zahiri kharaj an haddil uqala. Pada zahirnya orang macam ni dah keluar daripada orang berakal. Kenapa? Id annahu sadara minhu ma yasduru minal majanin fi ghalibi ahwali. Kerana kita tengok orang yang duduk enjoy dalam majlis maulid, dalam majlis nyanyian ni, qasidah ni, bila duduk lompat-lompat, enjoy melayan, sedap syok melayan zikir ni, kononnya berlaku pada diri mereka ni apa yang berlaku kepada orang gila juga kalau tengok pada zahirnya, kata Syekh. Ketiga, kenapa perbuatan ini mungkar? Kerana orang yang buat majlis seperti itu, orang yang membuat perilaku seperti itu dalam majlis zikir atau sama atau majlis maulid, kononnya dia telah menjadikan diri dia ni seperti bahaim, seperti haiwan. Idh taklifu innama khutiba bihil uqala. Nampak keadaan dia ni seperti orang yang tak ada akal dah, macam haiwan. Wa hadza yaz'umu annahu suliba aqluhu. Dan mereka ni bila dalam majlis zikir duk lompat-lompat menari ni, dan mereka kata mereka ni dah suliba aqluhu, mereka tak boleh kawal diri mereka kan, mereka sampai maqam fana, tak boleh fikir kan, tak sedar diri kononnya. Walau sadaqa fi da'wah, kalaulah geng-geng sufi yang duduk berjoget ni dakwaan mereka itu benar, bahawa mereka sudah ketika itu dalam suatu keadaan yang tidak boleh mengawal diri mereka sendiri, kalau sudah tidak sedar, sedang lazat fana dalam berzikir ingat Allah, kalau betul lah itu dakwaan mereka, la baqiya ala dhalikal hali muddatan, nescaya mereka akan terus dalam keadaan seperti itu, duduk lompat-lompat begitu, tak kawal diri, pusing-pusing begitu, nescaya mereka akan kekal sebegitu dalam satu tempoh masa. Tetapi yang peliknya, walakinna narahu 'inda sukutil mughanni yaskun. Yang peliknya, bila orang yang tekong nasyid ataupun orang yang tekong zikir tu berhenti daripada nyanyi, berhenti daripada zikir,
dia pun stop kan. Bila syekh tu duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia terlompat-lompat, terpusing-pusing kan, tak boleh kawal diri, terjatuh, terbangun, terbaring. Sepatutnya kalau betul lah dia tak boleh kawal diri dia akan kekal dalam keadaan tu dalam beberapa waktu lah, sejam ke 2 jam ke. Tapi yang peliknya, bila tekong tu, bila orang yang tukang nasyid atau tukang zikir tu stop je daripada nasyid, dia pun stop lah daripada keadaan dia tu. Dia dah tak lompat-lompat dah. Nampak sangat ya, dia ni buat-buat. Dia ni sedang melayan apa yang dia dengar. Dia bukannya hilang akal. Sebab bila orang tu berhenti je menyanyi, dia pun berhenti jadi gila. Nampak tak? Jadi kegilaan dia tu bukan kegilaan yang ori. Bukan orang yang betul-betul gila lah. Bukan orang yang konon-konon fana lah. Dan ini sama seperti yang dinukilkan daripada Al-Ais Ibn Abdul Salam, bahawa mereka ni golongan yang kadzab. Konon-kononnya hilang akal ketika berzikir menari ni, tetapi sebenarnya mereka kadzab, membohong. Kerana bila habis orang tu menyanyi, diorang pun berhenti daripada berjoget. Wa yarji'u ila hayatihi wa yalbasu thiyabahu wa yalumul mughanni ala sukutihi. Bila tukang tekong, tukang zikir, tukang nasyid tu berhenti, dia pun elok balik, sedar balik, boleh pakai baju balik, betulkan balik dia punya serban, betulkan balik jubah dia, pakai balik baju dia. Kemudian siap marah lagi orang nyanyi tu. Kenapa stop? Kenapa berhenti teruskan lagi? Kami nak enjoy berzikir kononnya. Kami nak enjoy dengar lagi qasidah. Walau muhu dalilun wadih ala annahu baqin ma'a huzuzi nafsihi. Dan perbuatan dia memarahi orang yang tukang tekong tadi, memarahi orang yang menyanyi dan tukang tekong zikir tadi. Kenapa awak berhenti? Dia marah tu. Itu adalah satu bukti yang jelas bahawa sebenarnya dia ini bukannya fana kepada Allah, tetapi dia ini kekal bersama dengan hawa nafsu dia. Sami'un liqaulil mughanni. Sebenarnya dia dengar je orang tu nasyid, dia dengar je orang tu menyanyi, dia dengar je tukang tekong tu duduk zikir. Dia tak mabuk pun, dia tak hilang akal pun. Tapi konon-konon dia kata dah sampai maqam kita tak boleh kawal diri kita, jadi kita terlompat-lompat. Sebenarnya bukan. Sebenarnya telinga mereka masih lagi enjoy, sedap mendengar suara orang yang menyanyi. Bila orang tu berhenti menyanyi, dia pun marah orang tu pula. Kenapa berhenti? Sambung lagi. Idh law kana ghaiban anhu. Kalaulah betul mereka ni sebenarnya sedang bersama dengan Allah, akal mereka, diri mereka ghaib, tak nampak diri. Wa huwa inda rabbih kama yazum. Kononnya mereka sedang berada dengan Tuhan, sedang berlazat dengan Tuhan, fana dengan Tuhan. Jadi mereka sampai terlompat-lompat, terbaring, terbangun. Macam-macam lah perbuatan mereka ni dalam majlis-majlis zikir mereka ni, pelik-pelik. Kalau betul lah mereka ini sebenarnya bersama dengan Allah, lama ahassa bil mughanni wala ghairihi in takallamu aw sakatu. Mereka takkan sedar, mereka takkan dengar lah kepada orang yang nyanyi tu, orang yang tukang tekong tadi. Maknanya kalau tukang tekong tu dah habis zikir dia, tukang qasidah dah habis qasidah dia, dia akan terus kekal macam tu, terlompat-lompat. Tapi masalahnya sekarang, bila habis dia orang tu nyanyi, habis dia orang tu qasidah, habis dia tukang tekong zikir, dia orang pun hilang gila dia tadi. Maknanya gila mereka itu buat-buat. Gerakan mereka tadi semua tasannu', buat-buat saja, bukannya betul, kerana mereka sudah hilang kawal diri, sudah tidak boleh kawal diri dan sedang fana dengan Allah. Ini semuanya dakwaan palsu. Ya laitahum law yaqtasaru ala ma dzukir. Kalaulah, alangkah baiknya kalau mereka hanya buat ini saja. Alangkah baiknya. Tapi sedih, dalam majlis maulid mereka buat perkara ini, konon-konon jadi gila, konon-konon fana kepada Allah, mereka buat lagi benda lain, tambah lagi benda lain. Apa? Walakinnahum zadu ala dzalika da'al udal. Mereka tambah satu penyakit yang lebih kronik. Apa yang mereka buat lagi? Wahwal kadhibul mahd, iaitu penipu. Ini suatu penyifatan yang sama yang disebutkan oleh Al-Ais Ibn Abdul Salam yang telah kita baca sebelum ini, seperti yang dinukilkan oleh Syekh Al-Buti daripada teks Al-Ais Ibn Abdul Salam, bahawa orang yang berjoget-joget ni dalam majlis zikir ini, mereka adalah golongan penipu. Mereka sebenarnya buat-buat saja, mereka fana. Sebenarnya mereka boleh kontrol diri mereka, dan mereka sebenarnya ikut rentak-rentak orang yang menyanyi. Mereka ni sangka, mereka kata annahum yukhbaruna bi asya' yaz'umuna annahum khutibu biha fi sirrihim. Kononnya bila tengah fana tu ada suara, ada rahsia-rahsia yang mereka terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikhabarkan, mereka ni dikhabarkan dengan beberapa perkara bila mereka sedang fana, melompat-lompat tu, joget-joget tu. Tapi sebenarnya mereka menipu. Fa in yakun ma qaluhu haqqan, kalau betul lah mereka ni dapat sir, mereka ni dikhabarkan daripada Allah dengan rahsia-rahsia, iaitu mereka dibicarakan dengan perkara-perkara yang rahsia, fala syakka anna syaitana alqa ilaihim dhalik, maka tidak ada ragu lagi
Sudah pasti yang ni sebenarnya yang campakkan kepada mereka tu rahsia-rahsia dalam hati mereka, yang menyampaikan suara-suara bisikan kepada mereka itu sebenarnya adalah syaitan, bukannya Allah atau bukannya malaikat. Waqad la yahtajuna ila syaitan, boleh jadi bukan syaitan pun yang campakkan rahsia-rahsia atau suara-suara bisikan itu, kerana nafsu mereka itu sudah cukup. Syaitan tak perlu tolong, syaitan tak perlu nak bisik-bisik, sebab nafsu mereka itu dah cukup kuat, nafsu mereka itu dah cukup jahat. Jadi syaitan tak payah buat kerja, syaitan relax duduk tepi tengok je. Fahiya tuhaddithuhum wa tusawwilu lahum fayatahaddathuna fi sirrihim bima yakhturu li nufusihim. Jadi nafsu mereka sebenarnya yang berbisik-bisik kepada jiwa mereka, yang mencampakkan sir dan membisik-bisikkan perkara-perkara yang pelik-pelik ketika mereka sedang fana tu, sebenarnya nafsu mereka sendiri, bukannya Allah, bukannya rahsia malaikat, bahkan bukan syaitan pun sekali. Sebab nafsu mereka tu dah terlampau kotor, terlampau teruk. Jadi nafsu mereka tu sebenarnya yang berbisik-bisik, dan mereka sangka itu adalah satu sir atau warid daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu diorang kata apa? Yaqulun khutibna bikaza wa kaza. Cewa, aku telah dibicarakan dengan sekian-sekian, aku telah dikhabarkan, diberitahu, diilhamkan. Padahal itu adalah nafsu dia, padahal itu adalah suara syaitan. Akibat daripada perbuatan mereka itu yang kuat sangat menipu. Ma'adallah, minta berlindung daripada Allah. An yattali'a ala sirrin min asrarihi man huwa mukhalifun li rabbih. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan rahsia daripada rahsia-rahsia Allah kepada orang yang mukhalifun li rabbih, orang yang membuat perkara-perkara haram dan bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bercanggah dengan kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan takkan campakkan rahsia kepada penipu-penipu ni. Tuhan takkan campakkan rahsia dia kepada hati orang yang ikut nafsu. Tuhan hanya campakkan kepada orang yang bersih hati dan jiwanya. Kemudian dia menukilkan kata-kata Abu Yazid Al-Bustami. Dia berkata kepada orang yang dikatakan seorang wali. Lalu Abu Yazid Al-Bustami pergi jumpa dia, dan dia nampak orang yang dikatakan wali itu buang kahak dalam masjid. Buang kahak, dia ludah kat masjid. Sebelum sempat lagi Abu Yazid Al-Bustami jumpa orang tu yang dikatakan wali tu, insarafa wa lam yusallim alaih. Dia patah balik, dia pusing, dan dia tak salam pun orang yang dikatakan wali tu. Hadza ghairu ma'munin ala adabin min adab syariah. Orang ni adab syariat pun tak jaga, kebersihan masjid pun tak jaga, buang kahak kat masjid. Fa kaifa yakunu aminan ala asraril haq. Kalau adab-adab yang simple ni pun dia tak jaga, macam mana dia ni boleh menjadi tempat Tuhan campakkan rahsia-rahsia dia? Macam mana dia ni boleh jadi wali Allah? Nampak? Jadi orang yang tak jaga adab, Allah Ta'ala tidak akan berikan rahsia dia kepada mereka. Waqad wa'aza Musa alaihi salam yauman. Nabi Musa pernah memberi satu ceramah, mau'izah kepada umat dia. Ini kisah-kisah lah, kisah-kisah yang masyhur, disebutkan juga dalam kitab-kitab yang lain. Lalu apabila Nabi Musa sedang memberikan tazkirah dia, ceramah dia, qama rajulun fasaha, bangun seorang lelaki, lalu dia terjerit-jerit. Kononnya fana lah, kononnya sampai satu tahap tak boleh kawal diri lah. Wa mazzaqa ba'dha ma alaih, dan dia koyak-koyakkan baju dia. Allah, Allah, contohnya jerit hak kan, Allahu Akbar, contoh kan. Jerit, lepas tu dia koyak-koyakkan baju, kononnya dia dah sampai tahap fana. Yang koyak-koyakkan baju ni adalah perbuatan dia yang tak boleh kawal diri. Fa auhallahu ta'ala ila Musa, lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, an qul lahu yumazziq li an qalbihi la an jaybihi. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, cakaplah kepada orang yang duduk menjerit koyak-koyak baju tu, koyakkan hati engkau, jangan koyakkan poket baju engkau. Maknanya tak payah buat-buat lah, tak payah kamu berpura-pura lah, tak payah cacah lah, tak payah tasanuk, takalluf lah, tak payah buat-buat kamu fana lah. Kamu nak koyakkan hati kamu. Maknanya biar kamu jujur sikit, biar hati tu jujur, biar hati tu sadiq. Bukannya kamu duduk koyakkan poket kamu. Koyakkan hati engkau, bukan koyakkan perut engkau. Tundukkan sifat-sifat mazmumah dalam hati kamu tu, bukannya koyakkan poket kamu. Itulah maksud dia. Intaha. Okey, setakat ini saja perkongsian kita daripada teks Ibn al-Hajj al-Maliki tentang amalan Maulid Nabi dan bid'ah-bid'ah yang berlaku dalam majlis Maulid, daripada nyanyi-nyanyian, daripada tari-tarian, daripada dakwaan-dakwaan palsu, konon-kononnya fana, konon-kononnya tak kawal diri, hilang akal, melompat-lompat, berpusing-pusing, bercampur lelaki perempuan. Sesiapa yang hendak membaca dengan lebih lanjut, bolehlah merujuk Al-Madkhal pada muka surat awal dari juzuk yang kedua, dan beliau sebutkan lagi beberapa bid'ah yang berlaku dalam majlis Maulid Nabi SAW, daripada
percampuran lelaki dan perempuan, dan ini adalah perkara yang berlaku sungguh pada zaman dia.